Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar unit 4.4 kelapa sawit dan kepentingannya terhadap pembangunan negara. Masih lagi bab 4 sebatian karbon. Mari kita lihat struktur buah kelapa sawit dulu ya. Buah kelapa sawit diperolehi daripada pokok kelapa sawit. Dan daripada pokok kelapa sawit, kita akan dapat tandanan buah kelapa sawit yang mempunyai banyak buah kelapa sawit ya. Dan buah kelapa sawit terdapat 3 bahagian utama, iaitu sabut. Sabut merupakan bahagian yang mempunyai paling banyak minyak kelapa sawit, diikuti oleh isi rong, di mana mempunyai minyak sawit yang bermutu tinggi akan tetapi dalam kuantiti yang sedikit. Sabut dan isi rong ini dipisahkan oleh satu bahagian yang dikenali sebagai tempurung, dan tempurung tidak mempunyai minyak. Mari kita lihat proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. Buah kelapa sawit yang telah matang tadi akan dipungut dan dihantar ke kilang untuk proses pengekstrakan minyak. Proses pengekstrakan minyak bermula dengan pensterilan dengan steam bersuhu tinggi. Tujuannya untuk membunuh bakteria atau kulat, melembutkan bahagian luar iaitu sabut, memudahkan buah ditanggalkan daripada tandannya. Seterusnya, proses penanggalan di mana buah kelapa sawit dileraikan daripada tandan yang besar. Kemudian, proses pencernaan di mana buah kelapa sawit dipanaskan sekali lagi dan dikacau dengan batang pemutar untuk mengoyakkan sabut daripada biji buah. Hasil daripada pencernaan, kita akan dapat 2 bahagian iaitu buah kelapa sawit akan dapat dipisahkan kepada bahagian sabut dan juga biji buah. Bahagian sabut akan diperah dengan penekan hidrolik atau penekan skru untuk mengeluarkan minyak melalui proses pengekstrakan minyak. Seterusnya, bagi mengasingkan genting sabut, proses penurasan dijalankan bagi menghasilkan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit yang dihasilkan adalah tidak tulen, jadi seterusnya akan dijalankan proses penulinan di mana asid fosforik ditambah untuk menghilangkan kotoran dan warna dilunturkan dengan proses pemvakuuman dan steam dialirkan untuk menyingkirkan asid yang boleh menyebabkan minyak menjadi masam. Hasilnya daripada buah kelapa sawit dan dari buah kelapa sawit bahagian sabut tadi, kita akan dapat minyak kelapa sawit. Dan selain daripada bahagian sabut, kita ada isi rong yang mempunyai minyak sawit dia. Okey, bahagian isi rong ni adalah bahagian biji buah tadi. Jadi, tempurung yang mengandungi isi rong ini dikukus pada tekanan tinggi melalui proses pengekstrakan. Kemudian, tempurung tadi dipecahkan dan isi rong dalam bahagian dalam tu diasingkan untuk dikeringkan dan minyak diekstrak. Jadi, pelajar boleh lihat daripada buah kelapa sawit, kita dapat hasilkan 2 jenis minyak, iaitu minyak kelapa sawit daripada sabut dan minyak kelapa sawit juga tetapi dari bahagian isi rong. Minyak kelapa sawit juga boleh dihasilkan dalam makmal ya, dan kaedahnya lebih mudah
Langkah pertama melalui pensterilan dengan air mendidih. Kita didihkan buah kelapa sawit dalam air mendidih. Kemudian kita lumatkan buah kelapa sawit dengan alu untuk tujuan untuk mengoyakkan sabut daripada biji buah, iaitu proses pencernaan, dan akhir sekali proses penurasan, di mana hasil pencernaan tadi kita perah dengan kain untuk mengasingkan minyak dan juga gentian sabut. Akhirnya kita boleh dapat minyak sawit. So pelajar boleh cuba di makmal sekolah pelajar ya untuk buat minyak sawit sendiri. Mari kita lihat kegunaan minyak sawit pula. Ada banyak ya. Salah satunya untuk membuat margarin, minyak masak, digunakan dalam coklat, kek, aiskrim, sebagai minyak sapi, digunakan dalam sabun dan bahan pencuci, barangan kosmetik, barangan pharmaceutical, dakwat pencetakan, minyak pelincir, lilin dan juga biodiesel. Banyak ya kegunaan minyak kelapa sawit ini. Dan apakah bahan-bahan berkhasiat yang terdapat dalam minyak kelapa sawit? Yang pertama, minyak kelapa sawit dapat meningkatkan paras kolesterol berfaedah, iaitu kolesterol HDL dalam darah. Yang kedua, minyak kelapa sawit dapat menurunkan paras kolesterol yang berbahaya, iaitu kolesterol LDL dalam darah. Dan minyak sawit ini juga kaya dengan beta-karotena, vitamin A dan E yang bertindak sebagai pengantioksida dalam pencegahan kanser. Dan akhir sekali, dapat mengawal peratusan hormon tromboksina dan prostacyclin dalam darah untuk mengurangkan kecenderungan pembekuan darah dalam arteri. Terdapat banyak aktiviti penyelidikan dijalankan oleh institusi tempatan seperti Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB, Lembaga Tanah Persekutuan, PELDA, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, dan juga Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan, FELCRA. Antara aktiviti yang dijalankan oleh institusi tempatan ini adalah seperti mempertingkatkan produktiviti dan kualiti pokok kelapa sawit, mengoptimumkan penggunaan tanah untuk penanaman kelapa sawit, mengembangkan dan memperbaiki kegunaan semasa minyak kelapa sawit. Selepas itu mencari kegunaan baharu bagi minyak kelapa sawit, dan akhir sekali menyebarkan maklumat khasnya tentang kebaikan dan kegunaan minyak kelapa sawit dalam pasaran antarabangsa. Untuk unit 4.4, kelapa sawit dan kepentingannya terhadap pembangunan negara.